Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Afika binti Muhammad Haris. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik yang terdiri daripada 3 perempuan dan 1 lelaki. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Saya merupakan alumni daripada Kolej Kemahiran Tinggi Maras Sri Gading dalam bidang kejuruteraan teknologi pembinaan, forensik bangunan dan penyelenggaraan. Dan kini saya merupakan pelajar tahun 3 di University of New South Wales dalam bidang kejuruteraan awam. Macam mana saya tahu adanya peluang menyambung pengajian di KKTM ni adalah melalui sepupu saya. Dia orang pertama yang menyambung pengajian di KKTM. Kemudian setelah habis SPM, kawan ayah saya menziarahi kami sekeluarga di rumah. Pada waktu tu dia bawa sekali anak dia yang merupakan alumni Kolej Kemahiran Tinggi Maras Sri Gading. Dan daripada situ saya dapat tahu kos apa yang dia ambil di KKTM, apa lagi program yang ditawarkan di KKTM. And then masa tu juga saya dapat tahu yang dia juga telah ditawarkan untuk menyambung pengajian dia ke luar negara. So daripada situ saya macam, daripada KKTM pun boleh belajar ke luar negara. Sebab saya ingatkan kita habis sekolah, so ingatkan dari habis SPM tu menggunakan result SPM, apply scholar, and then daripada situ barulah kita dapat pergi overseas. Rupa-rupanya after diploma pun kita boleh sambung pengajian ke luar negara. So daripada situ saya terus plan untuk sambung pengajian ke luar negara melalui KKTM. So dekat KKTM saya start maintain CGPA, maintainkan GPA, try untuk dapat dean list every semester, and alhamdulillah habis saja belajar di KKTM selama 3 tahun, saya dapat tawaran untuk sambung belajar ke luar negara. Kalau nak cerita pengalaman belajar di KKTM, banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman manis yang saya dapat sepanjang 3 tahun saya berada di KKTM. So macam cara pengajaran dan pembelajaran di KKTM tu juga tak terlalu fokus kepada teori semata-mata, tapi juga fokus kepada hands-on skill. So apa yang kita belajar dalam kelas, kita terus praktikkan di bengkel, di luar kelas. Ada satu masa tu kami belajar untuk ubah tombol pintu, and then dalam masa yang sama asrama kami juga mempunyai bilik-bilik, ada bilik-bilik yang tombol pintu dia rosak. So secara tak langsung kami sendiri yang ubah tombol pintu tu, tapi minta tombol pintu daripada pihak pengurusan lah. Cuma kami yang praktikkan apa yang kami belajar terus dekat alam realiti yang sebenar. Nak cerita mengenai pensyarah, semua pensyarah-pensyarah saya, pensyarah-pensyarah yang alhamdulillah semua pensyarah baik, and then semua jenis yang tak kisah pelajar bertanya banyak mana sekalipun, and then semua sabar je layan kami tanya satu-satu, and then dia akan explain satu-satu apa yang kami tak faham, and then dia guide daripada A sampailah Z. So kalau nak cerita juga pasal mesin ni, macam banyak mesin yang kami gunakan untuk macam saya ambil course forensik, so banyak mesin-mesin untuk test crack atau test concrete strength and so on. So masa semester 5 saya gunakan satu mesin, nama dia half cell potential. Dia test sebenarnya, so dia macam dia half cell potential test yang digunakan untuk menguji tahap pengaratan besi. So apa yang saya buat adalah saya ambil air laut, and then saya rendam satu concrete beam yang ada besi rebar dalam dia, dalam air laut tu. So selama 3 bulan, 6 bulan dan juga 9 bulan. And then after 3 months, 6 months and 9 months, saya buat test untuk check dia punya tahap pengaratan tu, sama ada
dah karat atau belum, ataupun macam uji tahap pengaratan besi tu, and then uji dia punya strength. So nama ujian tu adalah half slab potential test. And then masa buat tu saya rasa macam ini pengalaman baru sebabnya bila kami daripada zero tak tahu apa-apa, and then kami boleh buat satu test yang boleh check strength concrete, and then boleh check tahap corrosion dan rebar tu. Akhir sekali harapan saya agar lebih ramai lagi pelajar-pelajar di luar sana yang menyambung pengajian ke KKTM, dan lebih ramai lagi graduan-graduan dapat dilahirkan daripada Kolej Kemahiran Tinggi MARA, dan ramai lagi yang dapat peluang untuk menyambung pengajian ke luar negara dan mencapai apa je yang semua orang impikan. So akhir sekali saya juga berharap agar apa yang saya belajar dan apa yang saya dapat di KKTM dan juga di University of New South Wales ini dapat saya mengembalikan semula kepada masyarakat di Malaysia khususnya. So last but not least, terima kasih MARA dan terima kasih TVET MARA. Hai, Assalamualaikum semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TVET MARA dan MARA kerana memberi peluang kepada saya untuk menceritakan pengalaman saya di platform ini. Mengenai diri saya, nama saya Nurul Huda binti Khairul Nasir, genap berusia 23 tahun pada September ini. Saya membesar sepenuhnya di Kuantan, Pahang. Saya merupakan graduan Diploma Kejuruteraan Pembuatan, Kualiti dan Produktiviti di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan. Saya tamat pengajian diploma pada pertengahan tahun 2019. Alhamdulillah, pada awal tahun lepas, Februari 2020, saya berjaya meletakkan kaki di bumi Australia ini untuk menyambung pengajian dalam program Bachelor of Engineering, Mechanical and Materials di University of Queensland, Australia di bawah pembiayaan MARA. Setelah mendapat transfer kredit selama 1 tahun dari pengajian diploma saya, pengajian degree saya hanya akan mengambil masa selama 3 tahun sahaja, dan insya-Allah pada hujung tahun 2022 saya akan tamat. Sedikit perkongsian mengenai University of Queensland. Universiti ini terletak di Brisbane, iaitu ibu negeri Queensland, Australia. Mengikut QS World University Ranking, universiti ini berada di 47 ranking dunia dan merupakan top universiti di Australia bagi bidang kejuruteraan. Bagaimana saya mengetahui peluang sambung pengajian ke TVET selepas SPM? Saya mendapat keputusan SPM yang cemerlang, iaitu semua A, tetapi saya boleh katakan yang KKTM ni bukanlah pilihan kedua saya. Saya ambil SPM aliran Sains Tulen dan Kejuruteraan, jadi memang saya punya minat terhadap bidang kejuruteraan ini memang daripada sekolah lagi. Jadi saya memang berhasrat untuk sambung ke bidang yang sama selepas SPM. Pada mulanya saya mengetahui peluang sambung pengajian ke TVET melalui abang saya, Khairul Amar, yang juga merupakan pelajar KKTM Kuantan pada ketika itu. Dia juga merupakan pelajar cemerlang KKTM Kuantan. Melihat abang saya mendapat anugerah dekan pada setiap semester memberi inspirasi kepada saya untuk sambung bidang pengajian yang sama. Abang saya banyak menceritakan kelebihan KKTM. Sebagai contoh, purata pelajar di dalam kelas yang lebih kecil berbanding universiti. Jadi pelajar dapat fokus dalam kelas dan berpeluang untuk berkomunikasi dengan pensyarah dengan lebih kerap. KKTM juga ada teknologi dan kemudahan yang terkini seperti CNC machine, 3D printing dan sebagainya. Yang paling penting sekali, belajar percuma dan dapat elang MARA lagi. Selain daripada perkongsian daripada pengalaman abang saya sendiri,
Kebetulan KKTM Kuantan memang sangat dekat dengan sekolah saya. Waktu saya ambil keputusan SPM, KKTM Kuantan ada datang ke sekolah saya untuk buat promosi. Dari situ saya ambil beberapa maklumat dan dapatkan kontak nombor KKTM. Lepas tu bila saya balik rumah tu, saya buat beberapa kajian internet untuk mengetahui lebih lanjut mengenai KKTM dan IKMA yang lain. Saya rasa dalam 2 minggu lepas tu, saya terus pergi ke KKTM Kuantan sendiri untuk berjumpa dengan admin untuk berbincang, sebab pada masa itu saya ada beberapa isu. Saya terpaksa menangguhkan pengajian yang sepatutnya bermula pada Julai 2016 ke semester seterusnya, iaitu ambilan Januari 2017. Kerana pada ketika itu saya terlibat aktif dalam Kejohanan Sukan Malaysia, SUKMA, dan ada satu kejohanan Asia Tenggara. Saya ambil peluang ketika itu untuk terus daftar nama saya di KKTM Kuantan. Admin di sana sangat membantu dan memudahkan proses, jadi saya tak perlu tunggu untuk daftar melalui UPU yang akan membuatkan saya lewat 1 tahun. Semasa proses pembincangan itu juga, saya diberitahu mengenai peluang menyambung pengajian ke luar negara bawah program MARA kalau saya dapat keputusan yang cemerlang. Jadi mak saya sangat menggalakkan saya untuk menyambung ke KKTM selepas melihat kejayaan abang saya di KKTM Kuantan dan abang saya yang kedua di JMI Bangi. Harapan saya semasa memohon sambung pengajian ke KKTM semestinya ingin mendapat keputusan yang cemerlang, sebab ialah untuk dapat peluang sambung pengajian ke luar negara. Selain itu, dengan adanya kemudahan dan teknologi di KKTM Kuantan, saya mampu menjadi graduan yang berkemahiran tinggi. Saya harap dengan kemahiran yang saya belajar nanti, saya dapat tingkatkan peluang untuk mendapat pekerjaan yang baik, kerana saya percaya yang graduan TVET ni menjadi buruan majikan. Sedikit tambahan, sebelum saya menjadi pelajar KKTM, saya merupakan atlet sukan pahang yang sangat aktif dalam kejohanan kebangsaan yang memerlukan saya untuk menjalani latihan hampir setiap hari dan menyertai kejohanan yang menyebabkan saya terpaksa meninggalkan kelas selama berminggu. Jadi apabila saya mengetahui KKTM Kuantan ini mempunyai cara pembelajaran yang mudah dan kelas yang lebih fokus, saya berharap sambung pengajian ke KKTM dapat membantu saya untuk masih aktif menceburui bidang sukan, tapi dalam masa yang sama masih mampu untuk cemerlang dalam bidang akademik. KKTM Kuantan memang sangat membantu saya untuk kekal aktif dan sentiasa bagi saya kebenaran untuk menjalani latihan dan kejohanan tanpa masalah. Memang tak ada tekanan bagi saya. Alhamdulillah, boleh katakan semua harapan saya tadi tercapai. Jadi kepada adik-adik, kawan-kawan dan ibu bapa yang mendengar cerita saya ini dan cerita kawan seperjuangan saya nanti, tunggu apa lagi? Sambunglah ke TVET MARA, tak rugi tau. Akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TVET MARA, terima kasih kepada MARA kerana memberi peluang yang sangat bernilai ini kepada rakyat Malaysia macam saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanin binti Muhammad Hamdan, alumni Kolej Kemahiran Tinggi Marat Seri Gading dalam bidang Engineering Construction Teknologi Advanced System. Saya berasal dari Mersing, Johor. Terkini saya menyambung pelajaran saya di University of New South Wales, Australia dalam bidang Civil Engineering. Dan ini adalah tahun ketiga saya di sini. So basically dulu tak ada target sebenarnya untuk belajar ke luar negara ni. Sebab dulu waktu diploma saya tak tahu ada peluang sebenarnya untuk belajar ke luar negara ni. Tak tahu benda tu masih terbuka lagi untuk belajar ke luar negara. So dulu memang strategi tu memang untuk
belajar sambung degree je lah untuk dalam negara. Tak adalah plan untuk ke luar negara ke apa. Tapi yang penting dulu strategi yang saya buat ni tak dah dipanggil strategi sangat, sebab saya jenis yang go with the flow punya orang kan. So apa yang saya buat dulu, yang penting dalam kelas saya akan banyak fokus sebenarnya dalam kelas. Sebab orang kata waktu dalam kelas tu adalah waktu terbaik untuk kita fokus. So saya akan fokus betul-betul dalam kelas, and then saya banyak buat nota, revise balik nota dalam kelas. Saya buat sendiri, waktu habis kelas saya buat nota. And then saya banyak juga rujuk lecturer-lecturer saya. And saya rasa apa benda yang utama yang membuatkan saya dapat kekalkan CGPA saya setiap SEM adalah lecturer saya juga. Sebab lecturer saya di KTM tu saya memang respect diorang. Diorang tu macam salah seorang, macam nak kata senior ataupun ibu bapa lah, macam dekat KKTM kan. Dia macam ibu bapa yang saya memang rujuk diorang apa benda yang saya tak tahu. Memang diorang tu adalah orang yang banyak experience. Diorang banyak tunjuk ajar apa yang saya tak tahu dekat KKTM. So sebab itulah saya, alhamdulillah, saya dapat mengekalkan CGPA setiap SEM saya. And then selain itu juga saya banyak minta doa daripada ibu bapa saya. Minta doa untuk doakan supaya saya dipermudahkan belajar. Dan juga tak lupa nak jaga, jangan lupalah untuk jaga hubungan kita dengan yang mencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting itulah, kita kena pandai susun cara untuk kita belajar. Sebab cara orang belajar dia lain-lain. Ada orang boleh belajar macam ni, ada orang boleh cara belajar macam ni. So as a student, kita kena cari cara kita belajar sendiri. Cara macam mana kita nak belajar. Jangan terlalu ikut orang lah. Itu yang saya boleh cakap. Permohonan ni after saya habis diploma, selang beberapa bulan lepas tu, kaunselor call saya, cakap saya ditawarkan untuk sambung belajar ke luar negara. And then saya terima tawaran tu. Lepas tu saya rujuk kepada IDP, macam mana saya nak daftar masuk ke uni yang Marada tetapkan. And then after tu saya ambil daftar untuk IELTS. After saya dah daftar untuk IELTS, saya dapat result untuk IELTS. Result okey, saya buat medical check up semua, buat visa, passport, and isi dokumen yang Marada sediakan, a few dokumen macam tu sebelum fly. Perasaan parents, guru semua tu, diorang actually sangat menyokong. After diorang dapat tahu saya dapat tawaran tu, diorang sangat sokong lah. Diorang kata macam, pergilah, pergi je, jangan tolak tawaran tu. And then saya ambil pesan diorang tu, saya fikir-fikir, and then saya macam okay, patut saya pergi. Sebab banyak feedback positif yang diorang bagi sebelum saya sambung pelajaran kat sini. So saya rasa macam I should go. So yeah, and then saya di sini lah sampailah tahun ketiga sekarang ni. Saya sangat berterima kasih kepada Mara kerana memberi dan membuka peluang kepada saya untuk menyambung pelajaran ke luar negara. Dan saya sangat berharap untuk akan datang ni akan lebih banyak lagi student dapat menyambung pelajaran ke luar negara ni, dapat merasai sendiri bagaimana perasaan ataupun environment dapat belajar di negara orang. Dan saya cakap terima kasih Mara, terima kasih TVET. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Nur Sofia binti Wan Syamsuddin. Saya student di University of South Australia sekarang. So saya nak perkenalkan diri saya dulu. First of all, saya ialah alumni Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan, Pahang. Saya mengambil jurusan Advanced Manufacturing Engineering, which I'm specialised in Quality and Productivity.
Saya telah bergraduasi pada tahun 2016. Setelah itu, saya mendapat beasiswa MARA untuk melanjutkan pelajaran di University of South Australia untuk degree saya. Degree saya mengambil masa dalam 2 tahun setengah, dan apa yang saya ambil ialah dalam bidang Mechanical and Advanced Manufacturing Engineering with honours. Setelah saya habis belajar degree di sini, saya telah ditawarkan oleh satu agensi Kementerian MIT, iaitu nama dia MARI, Malaysian Automotive Robotic and IoT Institute. Saya bekerja selepas saya grad tu lah, alhamdulillah. Sebenarnya MARI ni ialah satu agensi yang memanagekan automotif negara, dan saya sangat bersyukurlah sebab saya dapat didedahkan dalam sektor-sektor automotif negara seperti pembuatan komponen kereta daripada pelbagai tier of manufacturing, dan juga OEM seperti Pro2 dan Proton. Setelah saya bekerja dengan MARI, saya telah ditawarkan oleh MARI untuk sambung pelajaran PhD di University of South Australia juga. So itulah apa yang saya tengah buat sekarang. Saya tengah buat research dalam bidang automotif juga, pembuatan cermin kereta automotif. So perbezaan yang saya nampak dalam research dan juga masa saya belajar di semasa saya buat coursework tu macam time kita study kat diploma dan juga degree. So perbezaan yang sangat ketara yang bagi saya ialah time management dan macam mana kita nak commit dengan apa yang kita dah plan lah, dan juga macam mana kita nak survive dengan independent learning. So that is one of the most challenging part in this research study. So it is extremely important untuk ada supportive family and friends, supportive and uplifting friends as well. So it's quite hard, but kalau ada orang pernah buat benda tu, so mesti kita pun boleh juga. So sekarang saya nak flashback sikit masa saya belajar dekat KKTM Kuantan. Saya memang aim untuk sambung belajar ke luar negara sebab itu apa yang dijanjikan oleh MARA. Kalau saya buat dengan baik masa saya diploma, saya dapat sambung belajar di luar negara untuk degree. So memang saya dah aim untuk itu. Saya nak berterima kasih banyak-banyak kepada MARA dan TVET kerana memberi peluang kepada saya menyertai program-program TVET, dan dia sebenarnya menjadi batu loncatan lah ke atas apa yang saya ada sekarang. So terima kasih banyak-banyak, dan saya harap lebih ramai lagi orang yang dapat join TVET MARA, dan kita sama-sama menaikkan negara kita. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Hakim Nur Hisham dan saya bekas pelajar KKTM Petaling Jaya. Kini saya menyambung pelajaran di Brunei University London dan saya mengambil kos Electrical dan Electronic Engineering. Suasana pertama kali saya jejak kaki di Universiti Luar Negara, saya rasa amat teruja kerana ini kali pertama saya datang ke luar negara, dan saya juga rasa bersyukur kerana setelah lama saya berusaha dan lihat kawan-kawan dari sini saya telah melanjutkan pelajaran di luar negara, akhirnya saya dapat juga sampai di sini. Tetapi malangnya pada waktu tu saya datang di waktu pandemik, waktu COVID, dan saya tak banyak peluang untuk datang ke universiti untuk rasa first time class kerana first class kerana semuanya telah beralih ke kelas online. Online kelas di luar negara ni dia agak mencabar kerana mereka sangat detail dan teliti tentang topik yang kita belajar di sini, dan online kelas di sini dia agak mencabar dan susah kerana semuanya English,
kalau kita di Malaysia kita dapat tukar antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tapi di sini semuanya bahasa Inggeris dan dia mencabar saya untuk cuba faham. Online class di sini juga mereka banyak buat diskusi di mana setiap habis kelas mereka akan ada open discussion untuk student bertanya kepada lecturer, dan di situ saya dapat tanya apa-apa topik ataupun pelajaran yang saya tak faham sewaktu kelas, kerana sini full English, jadi saya terpaksa go through satu persatu topik yang mereka ajar di sini. Jadi agak menarik kerana dia lain daripada apa yang kita biasa ada di Malaysia. Saya hidup di sini, saya tak banyak lagi pengalaman kerana pada waktu ni memang tengah COVID dan tak banyak juga aktiviti di luar yang berlaku di universiti. Jadi saya tak dapat nak berkongsi pelbagai aktiviti yang saya lakukan di sini. Tapi banyak juga kelab-kelab. Untuk kelab di sini ada banyak dan mostlynya volunteer. Sebagai contohnya volunteer di food bank ataupun di charity shop. Dan juga ada kelab-kelab technical seperti kelab Formula Student. Di mana kelab Formula Student tu saya akan join pada next term. Kelab Formula Student ni mereka buat kereta Formula 1 untuk race di track di sekitar UK. Dan apa yang saya boleh kongsikan adalah kelab-kelab ahli kelab Formula Student tu mereka sangat welcoming dan banyak membantu saya untuk integrate.